Memiliki bentuk seperti mi namun teksturnya lebih nipis, selain diperbuat dari tepung beras atau tepung jagung, bihun antara makanan yang mampu memenuhi cita rasa ramai orang. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Jam 12 ini anda terus bersama dengan kami di Wanita hari ini 1 November 2022. Pejam celik dah masuk bulan November dan anda terus bersama saya Farid Ahmad dan juga Fiza Sabjahan. Kalau semalam saya dan Uyaya dah kongsikan kepada anda apa saja anda lalui di hari yang baru, permulaan yang baru untuk minggu yang baru. Kami harapkan ia dapat memberi keceriaan kepada diri anda. Bila cakap tentang kehidupan ni kan, Pak Harin, kita memang sekejap je sedar tak sedar dah berbaki lebih kurang 2 bulan sebelum kita nak masuk ke tahun 2023. Betul. Dan kalau kita lihat sepanjang 2 tahun yang lalu, yang mana negara dan juga dunia sebenarnya berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang memberi ataupun mengganggu-gunggat tahap kesihatan ekonomi seluruh dunia. Tapi dalam tempoh 2022 ini, saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan kita semua ini yang dah pun perlahan-lahan mula melakukan apa yang tak sempat kita lakukan, pending orang kata kan. Benar. Daripada tahun 2020 tu kita cuba bawakan dan perlahan-lahan kita usahakan sampailah kita mencapai kejayaannya. Jangan risau kalau kita tak sama dengan orang lain. Kita orang putih kata take one time at one step at one time. Macam itulah. Di mana rezeki dan apa juga kebahagiaan mengikut cara kita dan kemampuan kita. Baik, tapi sempat juga Fiza mengatakan tentang cabaran pandemik dan sebagainya, tapi kita juga harus sentiasa berjaga-jaga kerana ini antara amaran terbaru Fiza daripada pihak Kementerian Kesihatan, di mana negara dijangka dilanda gelombang kecil akibat subvarian XXB. Ini kerana jangkaan untuk beberapa minggu akan datang subvarian kepada varian Omicron ini adalah jangkitannya antara 3,000 hingga 5,000 kes dalam beberapa minggu yang akan datang ini. Dan menurut apa yang dikongsikan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, katanya kementerian tidak pasti sama ada gelombang kecil itu akan berubah menjadi besar, namun ia bergantung kepada tingkah laku masyarakat. Jadi ini yang digalakkanlah. Jadi dengan keadaan sekarang ini, walaupun kita telah pun mula melalui ataupun mula bersedia untuk memasuki fasa pra-endemik sekarang ini, jadi kita harapkan kalaulah kita berada di kawasan-kawasan yang sesak, di tempat-tempat yang memerlukan kita memakai pelitup muka, dan terutama sekali kan sekarang ni kadang-kadang ni tanggungjawab lah Pak Harin ya. Walaupun kita sesama ke, kita batuk ke, jadi kalau kita nak batuk tu pakailah pelitup muka, tutuplah mulut, sebab walaupun kita tak tahu sama ada ia merupakan virus COVID-19 ataupun tidak, tetapi saya rasa itu adab jugalah ya. Kita batuk janganlah tak tutup mulut sama depan juga orang. Di mana kalau kita lihat dalam tempat-tempat sesak dan sebagainya, kadang-kadang kita tak perlu untuk kita rasa sakit atau tak sihat dan sebagainya, tapi kita dah sentiasa dinasihatkan kalau tempat itu sesak, sila pakai pelitup muka. Tempat itu bersiko, pakailah pelitup muka. Okey, jadi kita sama-sama ingatkan diri kita, dan sambil-sambil itu anda kenalah sentiasa perhatian dan juga cakna tentang keadaan ahli keluarga dan juga insan-insan yang anda sayangi di sekeliling anda. Okey, hari ini kami nak kongsikan kepada anda seperti biasa hari Selasa, antara topik menu masakan yang pasti dinantikan oleh ramai dalam kalangan penonton wanita hari ini. Hari ini kami nak kongsikan kepada anda ibu-ibu khususnya menu yang paling ringkas yang memang bahan ini kebiasaannya mesti wajib ada kat rumah bila kita beli barang dapur tiap bulan. Kerana ini antara menu-menu yang mudah untuk masak, iaitu mihun. Tapi saya ingat ini ada kisah saya dulu kecil. Saya pergi sekolah, zaman saya sekolah kadang-kadang kat kantin tu mihun ke mi apa semua ke pelbagai.
kedai. Dia dalam 20 sen, 30 sen. 30 sen. Lepas tu saya sentiasa tak tahu mihun ni macam mana nak sebut Macam mana nak sebut? Lepas tu saya kata mikasa mi halus. Mikasa. Mi kuning dengan bihun lah. Lepas tu macam mana mikasa mi halus, ada mi siam, mi goreng. Jadi itu antara kenangan-kenangan saya pada mihun ni. Okey, saya pula teringat kalau mungkin anda juga penonton boleh kongsikan, masa sekolah-sekolah dulu kan kita beli bihun kita harga 20 sen 30 sen ni, dia letak dalam plastik. So kita makan macam tu, betul tak? Kita makan macam tu dalam plastik. Lepas tu saya kalau sekarang ni walaupun dah masuk ke fasa remaja purba ni, tapi tetap juga ingat zaman sekolah dulu kalau tentang bihun goreng ni memang teringin sesekali nak makan bihun goreng sekolah. Bihun goreng sekolah dia kosong je. Dia kosong, dia mungkin rencah dia dan kering je, tapi rasa dia sedap. Tapi saya ada perangai pelik pula. Kalau saya nak makan bihun yang untuk saya nikmati sendiri, saya mesti nak bihun yang berwarna hitam. Mesti bihun yang ada kicap. Nanti kita cari. Saya nak tahu kenapa kata nak bihun yang warna hitam tu. Okey. Tapi itulah warna-warninya bihun ni. Apa kata kita saksikan terlebih dulu kompilasi TikTok ini. Silakan. Anchor. Bismillah. Aku ada type. Kalau aku like. Kalau tak, aku suka. Wow, pasti banyak juga komen-komen yang telah pun anda kongsikan bersama dengan kami yang mana teringat nostalgia ketika zaman kanak-kanak. Memang sampai sekarang pun menu yang anda masakkan untuk bekalan anak ke sekolah merupakan menu bihun goreng ataupun macam-macam jenis menu. Tapi sebelum kami nak kongsikan dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita pada hari ini iaitu bihun, kami nak kongsikan sesuatu kepada anda daripada Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Ya, ini mengenai pameran Virtual Craft yang merupakan satu-satunya pameran maya berbentuk infotainment berkaitan craft Malaysia. Terokai dan rasai pengembaraan craft yang menyeronokkan di laman sesawang www.mycraftevent.com dan aktiviti menarik seperti sambutan ulang tahun Mycraft Shop yang kedua juga akan disiarkan secara langsung di YouTube TV3 dan bulan pada 1 November 2022 jam 9 malam. Apa yang lebih menarik lagi, anda berpeluang untuk mendapatkan pelbagai produk Craft Malaysia dengan harga RM11 sahaja melalui pelbagai voucher dan tawaran hebat, persembahan nyanyian daripada artis-artis terkenal tanah air, aktiviti seperti game show dan juga hadiah-hadiah misteri turut menanti anda. Okey, tapi yang ini tak misteri. Yang ini kita nak kongsikan antara menu-menu istimewa. Tapi sebelum itu kita saksikan dahulu video istimewa daripada Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Sedia untuk sama-sama meraihkan sambutan ulang tahun kedua Mycraft Shop? Menariknya, produk Craft Malaysia yang ada, tawaran yang diberikan pun banyak. Rebut juga produk Craft Malaysia yang hanya berharga RM11 je. Sertai kami dan barisan artis terkenal dalam pelbagai permainan yang menarik dan gempak. Boleh juga menangi banyak hadiah menarik bersama hos Haziq Husni dan Fiza Saad. Sambutan ulang tahun kedua Mycraft Shop hanya di YouTube TV3 dan bulan 1 November ini jam 9 malam.
Jangan lupa. Okey, Baik. itu dia. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda terus bersama-sama dengan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia untuk sambutan ulang tahun My Craft Shop yang bakal dikongsikan di YouTube TV3 dan juga Obbulan pada 1 November 2022 jam 9 malam, iaitu malam ini. Okey, saya nak baca komen boleh? Boleh. Oh, dia terus okey, ada komen. Ada komen. Terima kasih. Okey, Kita nakkan tapi komen ni anda. tapi kita nak baca jugalah komen ni kan. Ya. Dia kata, awak jangan kecil hati lah tau. Orang yang terperanjat tau. Okey, baca. Ni daripada Saya Fai Abdul Karim kata, sukalah pada mengacarakan WHR, please kekalkan. Oh, Alhamdulillah. Kat mana saya nak usulkan tu? Ni fan club apa? Okey. Terima kasih. Okey, satu lagi Farid. Okey. Ini sebenarnya memang saya pun minat juga makan macam ni. Okey. Daripada Hajar Hanif katanya, bihun goreng paling sedap makan dengan kuah laksa. Apa nak dia kata, memang terbaik. Saya pun suka juga. Ada lagi satu. Daripada Ziana katanya, di kampung saya dulu-dulu kalau buat kenduri kecilan pasti ada bihun goreng yang dimakan dengan kuah pedas atau kuah kacang. Masa sudah berlalu, kini tiada lagi, hanya tinggal kenangan yang lekat di hati. Ni orang mana? Orang utara? Okey, mungkin orang utara tu. Tapi okey, tapi apa pun itu adalah kenangan kami, kenangan mereka. Terus kongsikan pendapat anda maupun mungkin apa yang anda ingin kongsikan di Facebook kami Wanita Hari Ini TV3 dan juga Instagram kami WHI TV3. Dan ini adalah menu kita untuk hari ini. Jadi kita tengok ada mi hon Singapore, ada mi hon sup dan sebagainya. Pastikan anda terus bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Nak makan yang mana? Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Assalamualaikum. Saya datang nak makan mihun ni. Okey, kita dah bersama dengan Puan Norin Abdul Wahab yang nak kongsikan menunya bersama dengan kita. Tapi sebelum tu nak baca satu komen ni Farin dan juga rakan-rakan. Daripada Fidah Haziz, dia kata kalau kat Sabah suka makan kari pap inti bihun, tapi bila balik ke Semenanjung orang pelik rindunya kari pap bihun. Kita pun cuba nak bawakan menu ni tapi tak berkesempatan. Okey, tapi hari ni kita nak kongsikan menu apa ni sebenarnya? Yang ni bihun siam. Okey. Bihun siam ni kenapa nama dia bihun siam? Sebab apa ni, sebenarnya bihun tu sebenarnya popular dekat Singapura. Oh, okey. Johor dengan Melaka. Tapi nama bihun siam tu sebab flavor dia tu. Flavor dia kan ada masin manis. Diinspirasikan kepada yang nak siam tu lah. Maksudkan Thailand macam tu kan. Oh, macam bihun goreng biasa lah sebenarnya. Betul, original bihun goreng biasa and then berkuah. Oh, okey. Boleh kita tunjukkan kepada penonton apa perbezaan dan cara untuk kita masak bihun siam ni? Okey, bihun siam ni dia ada sambal dia. Memang kena ada sambal lah, base dia tu. And then dia punya bahan-bahan yang ni lah, main dia. Okey, jom kita buatkan terus untuk kita tunjukkan bersama dengan penonton. Nak tanya juga lah kepada Nori ni kan, sambil-sambil kita buat tu Nori. Adakah ini sebenarnya memang resepi Jigi sendiri ke, ataupun belajar daripada media sosial ke, ataupun ini resepi daripada ibu, ayah ke, macam mana tu? Oh, tak ada. Yang ni memang kita buat memang daripada media sosial jugalah sebenarnya. And then kita olah-olah lah. Okey. Kabarnya Norin sendiri memang ada kafe. Jadi di kafe memang ada macam-macam jenis bihun lah kan? Betul. Dari segi permintaan lah kan, kalau cakap tentang bihun ni, sebab ini mungkin antara menu yang menjadi kegemaran ramai. Kadang-kadang ibu-ibu kat rumah orang datang pun kita memang masak bihun. Anak-anak nak minum petang, hari jadi anak-anak pun kita goreng bihun kan? Betul. Tapi ada macam-macam jenis bihun. Bagaimana dari segi permintaan untuk bihun siam ni? Bihun siam ni kalau orang tak pernah makan tu macam rasa pelik kan. Tapi bila makan dia orang suka je. Sedap lah gitu. Okey. Jadi kita perlukan bahan-bahannya seperti cili untuk kita, ini kuahnya lah. Tapi dah ada cili kering. Cili kering, udang kering, garam. Tapi saya nak tanya lagi sekali, adakah sebenarnya bahan asasnya sama? Bihun goreng ni macam kita goreng bihun biasa kat rumah tu lah. Asal dia sama je. Cili ni sama je pakai untuk bihun dengan untuk cili yang kuah cili ni. Okey. Sama je. Alright, okey. So kita nak tunggu sampai cili dia masak Betul. Okey. Kemudian kita masukkan apa tu? Masukkan serai, lengkuas dengan asam keping. Kita masukkan serai, lengkuas dan asam keping. Okey. Kenapa kita perlukan bahan-bahan ni? Yang ini memang barang utama untuk bihun siam lah. Okey. Tapi nak rasakan masin semua tu kan. Okey. Tapi nak tanya jugalah dekat Norin kan, kadang-kadang kalau kita nak masak bihun ni kan, ada setengah tu kalau kita rendam tak cukup, ataupun sebenarnya ada tak macam cara untuk kita nak bantu? Kadang-kadang dia terlembik sangat.
kadang-kadang kita goreng dia macam apa? Keras lagi kan? So macam mana tu? Bihun juga. Brand bihun Ada main peranan. Tapi cara terbaik ataupun cara yang paling bagus sekali untuk kita nak pastikan bihun kita tu memang lembut, kita rendam dengan air sejuk ke air panas sebenarnya? Air panas. Rendam dulu kejap, lepas tu rendam air panas je lah. Tak payah nak rebus-rebus. Dalam masa berapa lama tu? Tak perlu lama sangat. Tak perlu lama sangat. Okey. Hari ni kita punya dapur ni macam tak cukup panas. Okey, tapi selepas tu kita boleh masukkan apa tu? Bahannya? Kita masukkan barang utama dia kena ada tauco dengan kacang tumbuk. Kacang tumbuk. Dia memang kena ada mix, kena ada dua ni. Okey, kita masukkan bahannya. Okey. Ini sesuatu yang barulah kan. Kalau kebiasaannya kita mungkin makan bihun ni sama ada kita makan dengan kuah kicap kan. Itu favourite saya lah, makan bihun dengan kuah kicap ataupun makan dengan kuah laksa. Tapi ini ada kuah yang berbeza untuk dikongsikan. Okey. Jadi selepas kita dah masak bahan-bahan ni, berapa lama masa yang harus kita tunggu? Tak perlu lama sangat sebab nanti dia memang dah sebab paste tu memang dah masak juga sikit. And then tak lama sangat lah. And then masukkan, kalau ada certain resepi siam dia tak ada letak santan. Tapi tak Puan Nordin punya ada. Kita letak. Okey. Sambil kita nak tunggu bahan kita tu masak, Puan Nordin mungkin kita boleh ke sini dan kita lihat selain daripada bihun goreng siam ni, apa lagi antara menu-menu lain sebenarnya yang turut selalu dimasaklah oleh Puan Nordin. Macam ni lah, macam ni nasi Arab. And then ini menu Arab sebenarnya kat kafe saya tiap hari Jumaat. Okey. And then ada pastry pistachio dengan kunafa lah. Okey, ini kunafa. Menu tu memang beza-beza ikut hari. Tadi saya dengan kawan saya ingatkan kunafa ni atas ni mihun ya. Rupanya bukan ya. Okey. Jadi bau ni pun dah naik tu, dah pun mendidih. Okey, dah pecah minyak kan? Okey, so apa yang kita perlu masukkan seterusnya? Okey, masukkan air. Selalunya kan kalau katalah kita nak makan untuk 10 orang kan, berapa paket bihun yang kita perlukan? Bihun biasanya satu paket tu dalam 5-6 orang. Normally lah. Okey. Kalau kedai saya lah. Satu paket boleh makan untuk 5-6 orang ya. Okey. Baiklah, bagi penonton-penonton yang mungkin nak melihat ataupun nak tahu dengan lebih lanjut antara menu-menu yang dikongsikan oleh Puan Nordin, ada tak laman media sosialnya yang boleh dikongsikan? Facebook Nordin Kitchen. Ataupun Nordin Cabinet, especially cafe shop lah. Okey. Jadi kalau nak lihat antara menu-menu yang ada di sana, anda boleh pergi ke media sosialnya. Boleh, Puan Nordin boleh terus buat. Okey, sampai kita nak kongsikan apa lagi menu-menu menarik pada hari ini. Tapi kalau kita ikutkan, inilah hasilnya yang dah siap Betul. Okey, ini yang dah siap. Ini yang kita nak plating. Betul. Apa yang kita perlu letak atas ni? Ini sambal yang dah siap ke? Betul. Kita lah semua bahan-bahan ni semua dekat atas ni dia. Jadi nanti just kuah je. Kuah ni nanti curah je and then hiaskan dengan semua barang. Okey. Senang sangat. Kita sambil-sambil tu kita buatlah Kita letakkan udang. Udang ni macam ni ikutlah suka hati kita lah. Betul. Kita bagi dia ni lah couple, dia nampak depan belakang macam ni Macam mana Okey. Lepas tu kita letakkan bahan-bahan ni. Sambil-sambil kita nak letakkan kita punya kuah, kita curah dalam tu. Betul, curah je. Maksudnya satu pinggan satu ke ataupun masa kita hidang kita dah curahkan? Kalau boleh masa nak makan tu baru curahkan. Kan dia meresap kuah kan. Okey. Baiklah, sambil-sambil kita nak tunggu kuah kita ni siap masak, kita nak kongsikan bersama dengan anda juga antara trivia menarik bersama dengan bihun yang sempat disediakan oleh rakan kita Wan Ain Afifah. Sebelum kita nak bersama dengan Farin selepas ini. Silakan. Memiliki bentuk seperti mi namun teksturnya lebih nipis, selain diperbuat dari tepung beras atau tepung jagung, bihun antara makanan yang mampu memenuhi cita rasa ramai orang. Sama ada digoreng, dibuat kuah, menu bihun pastinya digemari dari pelbagai kaum dan setiap lapisan masyarakat, baik yang muda maupun berusia. Ada sesetengah pihak berpendapat bahawa bihun adalah salah satu alternatif menjadi pengganti nasi. Tetapi, menurut Carta Perbandingan Kalori dan Penggunaan Tenaga oleh bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia, kandungan kalori bihun adalah sama dengan nasi putih. Meskipun mempunyai nilai kalori yang sama, ternyata bihun bukan sahaja popular di negara kita, tetapi ia juga mempunyai peminatnya tersendiri seperti di negara China, India, Singapura dan Indonesia. Maka tidak hairanlah penghasilan makanan berasaskan menu bihun ini menjadi antara pilihan kegemaran ramai serta menjadikannya juga cukup ringkas dan padat.
Nah, itu dia trivia yang saya pasti ramai yang mungkin tak tahu, tapi kita tahu tentang bihun. Dan bihun memang sebenarnya mungkin pengganti karbohidrat yang lebih rendah indeks glikemiknya berbanding nasi. Ini mana lebih menyihatkan lah ataupun lebih sihat. Okey, baik, kita terus saja bersama dengan Puan Samsidah Nordin ataupun lebih mesra dengan panggilan KL Okey, KL, hari ni kita nak buat mihun goreng Singapura. Mihun Singapura. Ya. Okey, betul. Okey, jadi apa bahan-bahannya KL? Ada ayam, ada fish cake, fish ball, ada sotong, ada udang. Makan dengan sambal kicap. Sayur-sayur dia dan juga sambal kicap ni yang wajib dia. Nanti kita cerita pasal sambal kicap ni. Yang dikisarnya ni apa ni? Bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih sahaja. Ya. Okey, jadi nampak dia dah cukup mudah kalau dah tersedia macam ni. Kualinya pun dah dipanaskan. Jadi apa proses terusnya, KL? Kita tumis dulu bahan yang di blend. Okey, ini memang dah blend dah KL Dah. Okey. KL, sambil-sambil orang dah tahu bahan-bahan dia, nanti kita akan masukkan satu persatu. Okey, orang selalu tanya, saya pun dulu terfikir, kenapa menu ni, tak apalah, mungkin asalnya daripada Singapura lah kan. Tetapi, apa yang membezakan mihun goreng Singapura ni dengan yang lain-lain? Mihun Singapura ni, dia sebab dia putih. Tak ada campuran cili, dia kosong macam tu, budak-budak pun boleh makan. Okey, jadi bermakna kalau yang warna putih tu maknanya dia mihun Singapura lah tu. Dan kemudian salah satu cara ataupun kita nak kenal mihun Singapura ni, dia macam kalau orang Johor tu dia makan dengan sambal kicap kan? Ya. Okey, tapi saya dengar Kak punya cakap ni macam Kak bukan orang Singapura, orang Johor ni, Kak orang mana ni? Saya orang Sabah. Orang Sabah. Tapi macam menu ni macam mana belajar dan juga ambil tahu tentang menu ni? Saya berguru. Berguru dengan siapa tu? Adalah guru-gurunya? Ada. Dan kabarnya suami juga pun orang Johor Suami saya orang Johor. Okey. Baik. Ini kalau kita tengok pertama sekali kalau mengikut apa yang KL maklumkan pada saya, sebenarnya kita kena kalau boleh goreng ayam dululah kan. Pasal ayam tu yang paling lambat masak. Kalau dan kemudian kita akan masuk satu persatu bahan-bahannya. Okey. Tapi sambil-sambil juga kita ni, ini kat depan saya ni ada kari pap juga KL bawa, tapi ni kari pap kentang. Alang-alang saya nak tanya dengan KL ni tahu. Tadi kan ada yang penonton kita bagi komen kat Facebook. Betul ke orang Sabah ni dia makan kari pap inti dia mihun? Ya. Kena makan dengan mihun. Dalam dia bihun. Dalam dia mihun? Ya. Itu kalau inti dia mihun tu apa lagi bahan-bahan lain kalau akak boleh kongsikan juga kan? Itu menarik tu. Dia bihun kosong je, bihun putih. Bihun putih. Lepas tu kita kena makan dengan cili. Maknanya kari pap kosong dengan inti mihun, cili tu kat luar. Sambil makan tu sambil makan tu sambil letak cili, sambil makan tu sambil letak cili sambil gigit. Okey. Itu lagi satu sebenarnya menu menarik yang kita gunakan mihun, kari pap mihun. Saya ingat kalau lepas pergi Sabah kena cari jugalah. Kan? Dan kalau kita tengok juga antara kita makan mihun Singapura yang warna putih ingat dan kemudian bersama dengan sambal kicap. Okey, tapi Kak, selalunya sambal kicap, saya ingat kalau saya ni orang Johor ada sambal kicap yang kita makan dengan mi sup, ada sambal kicap yang kita makan dengan goreng pisang dan sebagainya kan. Tapi sambal kicap yang sesuai nak dimakan dengan mihun goreng Singapura ni yang jenis macam mana? Manis-manis atau pedas atau bagaimana yang sesuai selalunya? Dia bahan-bahannya manis-manis pedas lah. Resepi ni resepi mak mentua saya, orang Johor. Saya belajar dengan dia lah. Okey. Baik. Dan kalau kita tengok satu-satu pun kita dah masukkan udang dan sebagainya. Okey. Selalunya menu yang macam ni berapa lama kita boleh siapkan? Kalau kita katalah bahan-bahan ni dah tersedia kan, berapa lama kita siapkan? Dalam 10 minit macam tu. 10 minit. Okey, dia cukup mudah. Dan antara kelebihan mihun Singapura ni sebenarnya seperti mana yang KL katakan tadi, dia biasanya untuk budak-budak lah kan dia memang antara cirinya adalah dimasak tanpa menggunakan cili langsung. Jadi kalau orang dewasa tu dia nak rasa nak pedas ke apa, sambal kicap lah dia punya kawan dia. Okey. Baik, saya juga difahamkan KL mula berniaga pun agak nak kata lama tak lama 2015 dan ada gerai dan kemudian sekarang mengambil tempahan saja. Ya, mengambil tempahan dari rumah. Lepas tu saya ada buka gerai depan kuartus polis. Okey, antara menu-menu lain yang ada KL buat apa lagi? Yang bubur, menjadi permintaan ramai. Bubur, saya pun ada buat catering. Okey. Catering tapi kecil-kecil lah. Dan ini sambil-sambil juga ada bawa kari pap kentang, ada kuih-kuihnya dan sebagainya. Okey.
Saya kira sebenarnya masakan mihun ni kalau api dia besar pun lagi cantik, lagi cepat kan. Tapi tak mengapa, jangan risau. Kerana KL ada juga bawakan yang dah siap untuk kita KL. Okey, kalau KL izinkanlah. Saya rasa saya orang Johor tahu, saya nak rasa ni boleh? Boleh. Okey. Baik. Ini yang dah siap ni kalau kita tengok. Okey, tapi yang seronoknya yang mengujakan ni sebenarnya mihun Singapura KL ni, kalau kita tengok bila ada dia punya sotong, ada udang, ada tomato ni, ini yang membuatkan dia nampak macam memang betul-betul sedap lah ni dan menyelerakan. Saya ambil kan Okey. Baik. Saya dah tahu sampai kicap ni. Jangan terlebih pedas pula Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lepas tu kita masukkan udang dah mendidih. Sedap Kak. Kita masuk bihun. Memang saya rindu sambal kicap yang macam ni. Okey. Semua dah masuk. Tapi kecuali sayur, kita akan masukkan mihunnya. Masuk mihun dulu. Okey. Ini asas lah kan kenapa sayur ni dimasukkan yang paling akhir, pasal kita tak naklah dia melecur dan rosaklah sebenarnya. Okey. Sambil-sambil tu juga KL, apakah Facebook KL kalau mana tahu ramai minat nak belajar ke nak cari nak tempah ke, silakan. Andi Elda Safira Nurdin. Okey, Andi Elida Safira Nurdin seperti mana yang tertera, dan itu antara menu-menu lain lah yang KL ada buat. Terima kasih KL. Sebenarnya perkongsian dengan KL ni mencerahkan lagi lah. Kadang-kadang ada orang tahu dia order je mihun Singapura lah apa semua, tapi dia tak tahu apa beza dan apakah ciri-ciri yang orang katakan sebagai mihun goreng Singapura ataupun mihun goreng Singapura ni. Okey, baik, kita ada lagi kompilasi TikTok ingin kami kongsikan kepada anda juga mengenai mihun. Kita saksikan. Jujur ku tak ingin kau pergi, tinggalkan semua usai di sini. Tak tertahan air mata ini, mengingat semua yang telah terjadi. Ku tahu kau pun sama seperti aku, tak ingin cinta usai di sini. Tapi mungkin inilah jalannya. Hanya di kau seorang saja, malah hati pujaanku sayang dan terlihat lara waktu. Hanya di kau seorang saja, penawar rindu dan pujaan kalbu selalu tunggu tiap waktu. Burung puyuh, burung ketut dimakan biawak. Kadang cantik, kadang imut, kadang diri-diri biawak. Kadang-kadang kentut-kentut, kentut-kentut, kadang-kadang, kadang-kadang kentut-kentut, kadang kentut tidak bilang-bilang. Burung puyuh, burung ketut dimakan biawak. Kadang cantik, kadang imut, kadang diri-diri biawak. Mama dikit nih, mama dikit nih, mama kentut nih, buset repet. Itu dia tadi. Mungkin anda juga telah pun mengembalikan nostalgia anda, dan saya nak bacakan komen-komen anda yang sudi bersama dengan kami menghantar komen di Facebook. Terima kasih banyak-banyak, ada banyak komen. Ini antara yang sempat Kak Min kita pilih. Daripada V Zendra, katanya kalau dekat Sarawak, area Kampung Belawai, kalau kenduri mesti ada rojak mihun, ada nenas, timun, memang love. Daripada Azimah Rahman pula dia cakap, kalau saya masak mihun tak suka kicap. Tak tahu
tahulah kenapa. Kalau ada undangan, menu bihun walaupun cantik hiasannya, letak kicap saya tak makan sebab bihun dah bertukar warna gelap. Saya terbalik pula. Saya kalau bihun tu tak warna gelap, saya tak makan. Daripada Faizal Shah, katanya dulu setiap kali kita orang travel, mak akan masak bihun banyak-banyak, letak dalam bekas aiskrim. Kalau lapar je, buka bekas tu terus makan. Abah jarang berhenti dan lagipun dulu-dulu mana ada RNR sangat. Tahan sampai 7-8 jam sebab itulah mak buat bihun kot. Ini memang ramai kita macam tu kan. Kita nak kongsikan menu bihun Sup Utara hari ini bersama dengan tetamu kita. Dah panas, boleh masukkan bahan-bahan dulu. Kita bersama dengan Puan Fazila dan juga Cik Fazli daripada resepi Warisan Bonda. Okey, Cik Fazli, sampai Kak Fazila kita masak kan. Cik Fazli mungkin boleh kongsikanlah resepi bihun Sup Utara ni, apa perbezaannya dengan resepi bihun sup biasa? Okey, perbezaan bihun Sup Utara ni dia color kuning. Dia color kuning dan yang sambal dia pula sambal merah. Okey. Dia tukar warna kuning ni memang kita letakkan pewarna ke atau macam mana? Kita pakai sikit serbuk kuning. Oh, okey. Okey, tapi kita nak tahu jugalah kesedapan sesebuah menu tu mesti daripada bahan asasnya. Kita ada bihun, ini kita nak buat kuahnya. Okey, apa bahan-bahan yang kita gunakan untuk buat kuah? Untuk bahan tumis ni, kita blender dulu. Bawang putih, halia dengan bawang merah lah. Lepas tu yang 3 sekawan ni kan, kulit kayu manis, bunga cengkeh. Bunga cengkeh betul bunga lawang. Bunga lawang dengan ni buah pelaga kan. Buah pelaga ni macam musuh ketat lah Kalau dah makan sedap tiba-tiba. Tak sedap. Tapi kalau dah makan tiba-tiba tergigit. Boleh marah. Okey, kalau kita cakap tentang menu bihun utara ni, mungkin boleh kongsikanlah, adakah ini memang anda berdua memang mencipta resepi ini sendiri ke ataupun ini resepi turun temurun ahli keluarga ke macam mana? Okey, resepi ni adalah turun temurun daripada keluarga, daripada ibu dia. Ibu dia lah yang mengajar kami untuk resepi ni, yang kita gunakan nama resepi Warisan Bonda. Okey, cakap tentang Warisan Bonda kan. Kalau dah cakap Warisan Bonda, kemudian dah cakap pula dengan tentang resepi turun temurun, susah tak nak dapat resepi, nak belajar resepi ni? Mula-mula tu susah juga. Lepas tu dah hari-hari kita buat kan. Lepas tu kira okey lah. Ini sebenarnya kan, kalau kita belajar resepi turun-temurun ni, secara tak langsung. Kadang-kadang kalau kita rindu mak ayah kita rindu kampung, kita rindu nenek kita masak menu daripada mereka ni sedikit sebanyak dapat mengubatlah kerinduan kan. Okey, selain daripada bahan asasnya, kalau cakap tentang bihun Sup Utara ni, dia mesti dia tak guna ayam. Dia jarang-jarang, betul tak? Dia mesti nak guna gearbox ke? Guna gearbox dan air rebusan daging dengan tulang tu. Ini adalah air rebusan daging tu. Okey, dia bukan masuk air biasa. Dia pakai air rebusan. Okey, berapa lama masa yang kita perlu ambil untuk kita buat nak dapatkan orang kata kuah yang baguslah untuk kita daripada hasil rebusan tu? Macam kami selalunya, macam kami buat dekat kedai, dia periuk besar tak? Besar lah macam mana? Dia lebih kurang 70 cm periuk tu lah. 70 cm tu besar ni? Besar. Itu bukan periuk, tu kawah. Lepas tu dah masa 2-3 jam ke untuk kita rebus. 2-3 jam ke. Okey, 2-3 jam. Keluarkan air dia ni. Dia punya air daging kan. So ayat daging tu penting lah untuk kita buat bihun Sup Utara ni. Kalau kata tak ada guna ayat daging, tak ada guna ayat rebusan tulang, itu bukan bihun Sup Utara. Tak sedap. Itu bihun Sup Fiza. Okey, kita akan biar kuah ni mendidih sebelum kita masuk bahan-bahan yang lain lah. Bahan-bahan dia seperti macam rempah sup. Apa ni? Kalau kita cakap tentang sup ni pula kan, ada macam-macam jenis sup. Kadang-kadang ada sup yang jernih, orang kata ceroy Ya, betul, yang jenis ceroy. Ceroy. Ada sup yang memang dia likat, yang dia ada rempah dan sebagainya. Tapi kalau bihun Sup Utara ni, kuahnya jenis bagaimana? Kuah dia memang jenis likat. Sebab dia dengan tak likat tulang sangat, macam sedang-sedang lah. Sedang-sedang dia tak likat sangat, dia tak ceroy. Kena ada rasa rempah-rempah tu sikit Okey, kalau kita lihat ini tadi rebusan daging dan juga gearbox tu. Jadi daging ni ke kita akan jadikan hiasan ke atau bagaimana? Betul. Dia punya hiasan dia daging ni, lepas tu ni lemak nusuk, lemak pasir ni, lepas tu bawang goreng. Okey, saya nak tanya satu lagi soalan. Tadi Cik Fazli ada cakap yang kalau bihun Sup Utara ni kuah dia warna merah puan. Jadi kalau kita kebiasaannya kalau macam bihun sup yang saya selalu makan, kuahnya sambal kicap kan. So kuah merah ni, sambal merah ni dia daripada apa sebenarnya? Okey, dia daripada serbuk cabai ni. Dan juga sedikit cuka. Dan kita garam, minyak, dan kita akan masakkan dia. Bawang putih sikitlah dan adalah sikit-sikit resipi rahsia. Resipi rahsia. Okey, tapi bagi penonton-penonton yang dah terliok dah ni, nak rasa sedap sangatlah tengok bihun Sup Utara tu.
tu ada pula gearbox, ada pula gearbox ni. Ni boleh masuk gearbox ni. Oh, ni boleh masuk gearbox. okey. Ini gearbox bukan gearbox kereta. Auto. Okey. Ni auto ke manual? Auto. Okey. Tapi bagi penonton-penonton yang mungkin nak menikmati hidangan Bihun Sup Utara ni ataupun mungkin ada menu-menu lain, ada tak laman sawang yang nak dikongsikan bersama dengan penonton kita? Okey, untuk Facebook kita gunakan nama Resepi Warisan Bonda. Dan kita di sana kita juga ada bermacam-macam lagi lah menu selain daripada Bihun Sup Utara ni. Laksa ada laksa? Kita ada laksa utara dan juga ayam pasu. Ayam pasu. Ya, kita ada buat ayam Maksudnya pasu. ayam tu masak dalam pasu? Ayam dibakar dalam pasu. Oh, okey. Wow, menarik tu. Okey, lain kali kita boleh cuba yang tu pula Boleh. kan? Okey, kita nak biarkan dia berapa lama lagi untuk dia masak? Mendidih. Ni sebab kita dah rebus dah dia punya daging semua ni kan. Selagi dah mendidih dalam setengah jam tu, dah masak dah. boleh untuk Okey, hidangan. rasa semua kan. Kita bagi dia lebih kurang setengah jam lah bagi ya. orang kata semua dah meresap, dah sebati kan. Saya nak tunjukkan kepada penonton ini hasilnya yang dah siap. Kalau boleh Cik Fazli kita bawa ke tengah ni. Itu hasil yang dah siap. Ini hasil Bihun Sup Utara kita yang dah pun siap dimasak. Kalau kita lihat kan, ini ada lobak asin. Ini perut ke? Perut. Kemudian ini daging. Lemak. Lemak. Habis diet. Lepas tu kita tinggal letakkan kuah dan sambal Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan. Betul okey. Dan sebab kadang-kadang kebiasaan dalam kalangan penonton merasakan bahawa menikmati hidangan bihun ini adalah lebih bagus daripada mi. Mungkin kerana kalorinya rendah dan sebagainya. Jadi terpulang kepada anda untuk memilih mana satu cita rasa menu yang anda inginkan. Saya tertanya-tanya jugalah, adakah Fahrin dan juga pasangannya hari ini yang nak diinterview Dato' Azril suka makan bihun jenis macam mana agaknya? Cuba kita dengarkan. Silakan. Fiza, terima kasih Fiza. Dan betul Fiza, itulah sebenarnya soalan saya nak tanyakan kepada Dato' Azril yang sentiasa kacak segak bergaya ni. Minat tak makan mihun? Kalau minat makan mihun apa? Okey, saya suka makan mihun goreng tom yum. Mihun goreng tom yum Itu kalau isteri saya buat. Wah, tengok makanan isteri juga pilihan dia. Okey, tapi tu sebenarnya kita makan-makan kadang-kadang apa semua, badan kita kena jaga juga macam mana ni tu? Ada tips tak? Ada tips ya Farin. Hari ini ada solusi untuk anda semua yang nak percikan bentuk dan berat badan yang ideal. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton kita hari ini. Farin, bercakap mengenai bentuk badan ni, Farin katakan tadi ya, satu pembacaan saya 6.9 juta wanita di Malaysia sebenarnya adalah obesiti ya, dan satu daripada 2 orang rakyat Malaysia juga berlebihan berat badan. Yang mana perkara ini amatlah membimbangkan Farin ya. Jadi ada solusi untuk anda. Saya percaya ramai kat luar sana Farin dah cuba macam-macam, dah buat Atkins diet, dah buat keto diet, dah buat intermittent fasting, tapi masih susah untuk dapatkan bentuk dan berat badan yang ideal. Sebab apa? Kalau anda perhatikan, salah satu sebabnya sebab apa? Tidak mengamalkan serat yang mencukupi. Jadi hari ini saya bawakan Orange Fiber V Asia ni Farid. Dah lama kat pasaran lebih 10 tahun ya. Kita mempunyai, saya boleh katakan lebih daripada 10,000 pengguna setia, dan juga ya banyak sangat testimoni yang gunakan Orange Fiber ni, mereka merupakan pengguna setia. Dan Farid, kalau tengok kat Kaca TV ya, daripada segi kata orang tua selera makan kita membuat-buat ya, saya percaya dah pasti seiring peningkatan usia kita kadang-kadang ya, terutamanya kalau wanita dah 40-an ke atas, dah beranak pinak ya, bentuk badan dah kurang menawan, tambah lagi orang kata hormon dah tak seimbang ya, bentuk dah tak menawan dan sebagainya, kena cari-cari solusi yang bersesuaian. Anda boleh dapatkan Orange Fiber V Asia ni. Sebab apa? Rasa yang sangat sedap, dan juga ya dalam ni ada serat yang mencukupi untuk anda ya. Sebab apa? Satu kajian yang saya baca ya, rakyat Malaysia tidak mengamalkan serat yang mencukupi, yang mana ya kurang daripada 12 gram serat je yang kita amalkan. Tetapi serat yang patut kita amalkan ialah di antara 25 hingga 30 gram serat setiap hari. Dan disebabkan oleh kurang serat yang mencukupi ni, bentuk badan tak menawan ya, kadang-kadang nak berfashion pun susah Farid. Dan sebenarnya selain pada mengamalkan gaya hidup sihat dan pemakanan seimbang, saya cadangkan anda dapatkan Apple ataupun Orange Fiber V Asia ni, yang mana Apple Fiber V Asia ni untuk berat badan kurang daripada 70 kg. Kalau anda berat badan lebih daripada 70 kg, dapatkan Orange Fiber Extra ni, yang mana Farid rasa dia sangat-sangat sedap Farid, mudah sangat nak diamalkan. Kalau saya akan beli pack kotak ni, yang mana dalamnya ada 10 sachet Farid. Kalau saya travel ataupun ke mana-mana saja, saya akan bawa pack sachet ni. Sebab apa? Mudah sangat untuk minum. Setiap kali selepas makan berat, saya akan minum Orange Fiber ni, yang mana ya bancuh dalam shaker ataupun gelas 150 ml air, kacau sehingga larut, dan kemudian minum setiap kali lepas makan berat. Dan 4 hingga 6 jam Farin, saya akan ke tandas untuk menyingkirkan lebihan makanan tak terhadam tu semua ya, yang mana sangat-sangat bagus. Sebab apa? Lepas kita dah singkirkan semuanya, badan kita akan rasa lebih ringan dan perut kita akan lebih kempis. Dan sebenarnya Farin, jangan risau tadi, dia natural tu ya, berasakan bahan semula jadi tanpa bahan tarang, anda tak perlu risau ya. Dan juga Farin sebenarnya bercakap mengenai fiber ya, ataupun khasiat PCM khas ni, yang mana ya dalam
orange fiber ni yang mana ya sangat tinggi dengan peptin ni, yang mana sejenis serat prebiotik yang mana sangat-sangat baik untuk usus ya. Yang mana fungsi fiber ni Farin sebenarnya sangat-sangat bermanfaat ya. Sebab apa ramai orang yang ambil fiber ni untuk kurus ataupun langsing semata-mata, tetapi ya manfaat fiber ni sebenarnya dapat membantu ya membersihkan usus kita ya. Sebab apa usus kita ni panjang Farin. 6 meter saya kira ya, yang mana dapat membantu ya, membersih secara mendalam ya, yang mana kadang-kadang mengangkut ya lebihan makanan tak terhadam, lemak dan sebagainya ya, yang mana punca utama kadang-kadang ya kita makan tak sihat ya, menyebabkan masalah kolesterol dan sebagainya. Jadi amalkan orange fiber ni sangat-sangat membantu anda untuk mendapatkan bentuk dan juga berat badan yang seimbang Farin. Dan seterusnya selain itu juga ya, saya bawa hari ni coffee fiber slim ya, yang mana coffee fiber slim ni ya untuk anda juga, yang mana yang ni kalau orange fiber kita makan selepas makan berat. Coffee fiber slim ni didatangkan dengan satu lagi perisa juga, choco fiber slim, yang mana ya ianya sangat tinggi dengan protein. Seperti mana yang anda ketahui ya, saya kira protein juga diperlukan untuk diet yang sihat dan seimbang ya, yang mana pengambilan protein sangat-sangat bermanfaat untuk diet yang seimbang Farin. Yang mana ya pengambilan coffee fiber slim ataupun choco fiber slim ni dapat membantu anda ya memberi rasa kenyang yang berpanjangan. Sebab apa saya percaya dan pasti ya, seperti mana saya katakan ya, ramai antara kita yang ada masalah metabolisme yang semakin menurun dan sebagainya ya, tercari-cari balik kata orang tu makanan tambahan dapat membantu meningkatkan metabolisme. Saya kira ya formulasi coffee fiber slim ni diformulasi oleh pakar pemakanan dan pakar nutrisi yang bertauliah, yang mana selain daripada tinggi protein, dalam ni juga ya Farin ada guarana ya dan juga citrus, yang mana kita ketahui dua bahan ini dapat membantu ya meningkatkan metabolisme, dan dalam yang sama juga Farin dapat membantu ya mengurangkan selera makan. Dan kalau saya minum coffee fiber slim ni setiap kali selepas saya sarapan waktu pagi Farin, saya akan rasa kenyang seharian. Dalam tempoh 4 hingga 8 jam tu saya akan rasa kenyang berpanjangan, kurang craving, kurang nak makan, dan sama juga dapat membantu mengekalkan bentuk dan juga berat badan yang lebih ideal. Itu dia. Dan paling penting Farin, formulasi kopi ataupun choco fiber slim ini tidak menyebabkan anda kerap ketandas. Dan yang terakhir Farin, saya bawa hari ini body corset. Saya percaya Farin, semua orang nak bentuk badan menawan Farin. Kalau biasa kita tengok corset macam ni Farin, kalau dijual di online ya, harganya mencecah ratusan ringgit. Tetapi di Asia kita keluarkan corset ni, harga dia hanyalah RM59.90 saja, yang mana sangat stretchable. Dia datangkan dengan strap ni Farin. Saya kira mudah dipakai. Kalau Farin nak pakai pun boleh Farin. Sangat-sangat mesra pengguna, dan paling penting kain dia stretchable, menyerap peluh. Dan saiz juga ada berbeza-beza tu Free size, semua sesuai untuk semua bentuk badan. Dan dia sangat memberi Farin, sangat memberi, sangat stretchable. Nampak tak? Kita boleh terik dia. Dan satu lagi Farin, bila kita nak pakai corset ni, body corset ni, anda juga boleh dapatkan lotion panas asli. Lotion sangat-sangat panas, anda boleh sapu ya pada bahagian yang berlemak, perut. Kemudiannya kita ratakan urutan ringkas. Sebab apa, dalam lotion panas asli Asia ni ada adunan herba istimewa ya, seperti halia, limau, nipis, serai wangi, pegaga, gamat, zaitun dan juga kulit kayu manis, yang mana sangat-sangat bagus. Dan saya akan gunakan setiap kali ya Farin waktu malam sebelum tidur. Sebab apa, bila saya sapu kat perut, saya rasa perut saya lebih kata dapat membantu ya juga untuk membuang lebihan angin kat badan. Kemudiannya gunakan sebagai urutan ringkas dan bau dia pun bau herba Farin. Sangat-sangat mudah untuk anda gunakan. Sapu sikit dah cukup. Datangkan warna dia warna kuning ni Farin. Guna sikit dah cukup ya. Terutamanya kalau wanita dalam pantang. Memang panas, sangat-sangat bagus. Dan anda kalau merupakan pengguna setia ya lotion panas lain di pasaran, boleh cuba lotion panas asli Asia ni Farin. Sebab apa, ramai juga pengguna-pengguna kami yang mana sebelum ni mereka guna lotion lain di pasaran, tetapi mereka bila dah guna lotion panas asli ni, dia orang rasa lebih panas, lebih berkesan, lebih efektif ya, yang mana dapat membantu mengurangkan juga ya rekahan, kadang-kadang stretch mark dan sebagainya. Juga bahagian-bahagian yang berlemak Farin, kita boleh sapu urutan ringkas ya pada bahagian kaki, lutut. Dan saya percaya ya, ramai juga yang bila dah berusia Farin, kadang-kadang rasa lengan lutut dan sebagainya. Dan Farin, walaupun saya dah sapu sikit ni, saya dah rasa bau dia pun sebenarnya menyenangkan ni. Dan juga saya dah rasa ya kepanasan dia. Jadi lotion panas asli Asia ni harga dia RM26 saja. Bagi anda hari ni yang nak informasi lebih lanjut, boleh hubungi online via Asia 1800 883 990. Saya ulang balik, 1800-883-990 Farin, untuk bentuk dan juga berat badan yang ideal. Jangan lupa setiap kali sempurna makan berat, minum orange fiber Asia ni untuk berat badan melebihi 70 kg. Kalau kurang 70 kg, dapatkan apple fiber yang mana dapat membantu ya anda yang ada masalah sembelit, susah untuk lawas dan sebagainya. Saya sangat cadangkan dia minum orange fiber ni untuk kekalkan bentuk dan berat badan yang lebih ideal. Dan juga ya choco ataupun coffee fiber slim ni untuk meningkatkan metabolisme tubuh badan anda. Sebab apa, ada ramuan seperti guarana dan juga citrus, sangat-sangat bagus, membantu juga memberi rasa kenyang yang berpanjangan. Untuk bentuk badan yang menawan, dapatkan body corset double strap Asia ni RM59, dan juga lotion urutan serbaguna lotion panas asli. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu Farin, pastikan Asia baru beli. Sebab apa, Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Terima kasih Farin, dan jumpa lagi. Jangan lupa follow Instagram Basir.official. Hari ini saya nak bagi 3 lotion panas asli secara percuma. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Terima kasih Dato' Azri. Jumpa lagi insya-Allah. Kita coming on.
Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Kalau kami dah pakai apron ni, maknanya memang ada lah tu kerja lebih yang diberikan kepada kami. Saya kenapa buat muka macam ni, Fiza? Ya. Saya dah tahu dah. Ini cabaran. Saya sebenarnya tak tahu apa cabarannya, tapi apa pula lah kali ni. Saya tak tahu. Memang saya rasa lepas ni saya nak claim extra payment. Pasal ada cabaran. Ada cabaran macam-macam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, Bonda. Bonda. Kita nak tengok muka tanpa pelitup muka. Okey, kita apa cabaran kita kali ni untuk host ni? Hari ni saya lawan dengan Fiza ni. Okey, memandangkan hari ni topik kita pasal apa? Cuba buka sekejap ni. Pasal mari kita lihat bihun. Okey, bihun. Okey, tapi di atas meja ni kita tak ada nampak stove kan? Betul. Okey, so maksudnya tak ada cabaran masak. Alhamdulillah. Sebab bukan apa takut. Kan? Kalau cabaran masak macam nak kata saya kalah tu. Bukan. Saya takut saya kalah dengan awak. Wow. Malulah saya. So kita bagi peluang lah pada Farin kan? So kita tahulah. Apa ni? Sabar. Okey. So sekarang ni cabaran hari ni adalah you all berdua kena teka apakah bahan masakan ada atas meja ni. Okey, cepat-cepatlah kan. Tanpa melihatnya, anda perlu menutup mata. Okey. Apa yang boleh mata kita? Ayo. Wah, menutup lama tak? Bismillah. Jangan diorang sabotaj kita orang sudah ni. Dia terletaknya cili ke apa ke ni. Dia dah tahu kehebatan. Dia siapa yang pernah menandang tahta-tahta gitu kan. Cabut mana? Okey, bagi masa producer, sorry. Bulu mata tercabut Okey, tak apa. Kita selesaikan cabaran ni. Maaflah producer. Macam mana rupa ni? Ni kita tutup mata kan? Okey, baik. Kita tutup mata. Okey, seterusnya. Okey. Alright. Dekat depan you all ni ada beberapa bahan. Saya dah buka. Mana? Okey. Okey, macam mana kita nak buat ni? Dekat sini. Okey. Ni. Okey, tapi jangan tekan raba je. Fahrin punya. Okey, bawah sikit. Okey, alright. Mana-mana mana-mana, teka je mana-mana. Okey. Jangan meraba jauh sangat sini. Okey, baik. Okey. Ada yang mana yang ada sudu, you all perlu rasa. Yang mana tak ada sudu tu, you all perlu raba saja dan bagi tahu saya apa benda bahan dia. Okey, tak apa. Saya mulakan dengan saya. Saya nak kena raba ke nak kena rasa ni? Yang ni itu rasa je. Ni rasa? Raba. Okey. Daun. Boleh bau, tak ada masalah. Ini macam daun sup ni. Betul tak? Betul ke producer? Betul. Tengok. Saya pula. Okey. Saya ni apa? Rasa. Tu kena rasa. Letak tepi. Macam ni. Mana mulut saya? Entah. Saya pun tak tahu. Apa tu, Fiza? Dia takut. Okey, apa tu? Apa ni? Menarik ni. Saya boleh menang ni. Teka. Apa tu? Apa ni? Rasa dia kena rasa. Dia kena rasa. Apa tu? Salah ke betul? Teka je apa? Dia dah satu masakan harian kita. Sos tiram. Betul? Okey. Betul. Okey, saya boleh mana cepat. Saya nak dapat makan banyak ni. Okey, mana? Okey. Mana chicken? Okeylah, saya bagilah senang Okey. Yang ni merasa ke itu makan? Raba. Ini togi. Okey, mantap. Tiara. Okey. Boleh bau? Bawang putih. Mantap. Okey, next. Cepat sikit. Mana? Okey, ni awak kena rasa. Saya bagi kat tangan awak Okey, tak apa. Tapi saya muskil lah. Kenapa sos tiram tu rasa dia lain? Sos tiram tu daripada seberang. Ui, ini kalau makan terus habis aku ni. Apa dia macam tak ada rasa? Kicap Ni rasa ke apa? Kicap apa? Kicap Fahrin. Kicap sos makanan laut ke kicap? Kicap apa? Kita sebut kicap apa? Kicap masin. Kicap masin. Salah. Itu kicap manis. Awak dah boleh rasa dah boleh? Buang ke laut. Okey, Fiza, apa yang berada kat tangan awak? Dia rasa apa benda? Boleh bau. Fiza, dia bagi yang satu sudu tu awak bakar je terus semua, Fiza. Sayur. Sayur apa? Dia tak ada clue ke warna apa? Tak ada? Warna hijau lah. Mana boleh bagi clue? Warna hijau. Saya sawi. Dah pandai. Aku dah kalah ni. Cepat. Sini. Bagi seri. Farid, Fiza dah rasa dua. So you rasa dua. Okey. Bismillah. Yang dia ada pedas sikit, manis, sos cili ni. Okey, mantap. Betul. Dapat makan dengan fresh tak kan? Okey, Fiza salah. Okey, yang ni salah kita seri ni saya rasa ni. Ni tangan bukan sudu. Kena salah satu.
Aku pula yang seram kat sini. Jangan letak kat saya. Bagi apa ni? Apa ni? Rasa sekali kau tak. Apa ni? Awak nak buat apa? Ini dah buka. Oh, ini kalau perangan limau, letak cili padi sedap. Kicap masin. Tak panas. Saya dah buka pasal dah habis dah. Dah habis dah. Tamatlah kita punya ni. Okey. Tolong ni boleh sikit. buka, boleh buka. Takut terlekat bulu mata dia. Okey, apakah keputusannya juri? Okey. Mau main dah. Farin, awak ada telur di situ satu. Saya salah kat kicap masin tau. Itu kicap manis. Okey, tak apa. Saya Fiza, sesuai lah kalangan orang perempuan. Tapi tak apa. Saya tak anggap itu satu kemenangan untuk saya. Tapi sebenarnya untuk seorang suami lelaki, Farin terror. Maknanya Farin memang biasa masuk ke dapur. Boleh kenal jenis-jenis ni okeylah. Kita berehat seketika. Kembali lagi selepas ni. Mai sini. Apa kata awak makan ni? Awak makan sos tiram ni, rasa dia. Kita berehat. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kita terus bersama di penghujung siaran kita pada hari ini dengan menu aneka mihun. Kita sekali lagi nak ucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita, kepada Norin Abdul Wahab dengan menunya mihun siam. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kalau anda yang nak tengok ataupun nak cuba menu-menunya, boleh pergi ke laman sesawangnya. Dan kita juga nak kongsikan tadi, kita ucapkan terima kasih menu apa tadi? Mihun Singapore yang kita makan dengan kuah kicap. Betul. Terima kasih kepada KL kita ataupun Samsidar Nordin. Kalau kata nak rasalah mihun Singapore yang sedap, kontaklah KL kita ni. Dan yang ada gearbox ini auto bukan manual. Yang ini auto. Bihun sup utara ni. Ini bihun sup utara yang berwarna kuning tu. Kita bolehlah pergi ke media sosial, kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Fazilah, Mat Isa dan juga Cik Fazli yang sudi berkongsi menu bihun sup utara pada hari ini. Dan mungkin ramai juga dalam kalangan anda penonton yang tak tahu nak masak apa petang ni. Anak balik sekolah, hujung minggu ni mungkin ada dalam minggu ni nak bawa bekalan anak-anak makan-makan kat sekolah ke, ataupun minum-minum dengan kawan-kawan potluck di pejabat ke. Betul. Anda boleh jadikan bihun ini sebagai salah satu menu inspirasi untuk anda hidangkan bersama dengan keluarga dalam kerana bukan sahaja pilihan yang mungkin lebih menyihatkan berbanding nasi bagi setengah orang, tetapi juga satu menu yang senang untuk kita siapkan. Terima kasih sekali lagi kepada semua, juga kepada para penonton, dan kami akan kembali pada hari esok dengan topik menjelang pilihan raya ni, Liza. Pengundi muda, apakah yang mereka mahukan? Apa yang anda mahukan pengundi muda, anda boleh terus kongsikan bersama kami di Facebook WHI TV3. InsyaAllah kami akan kembali esok bersama dengan anda di Wanita Hari Ini. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye. Suami kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi